Benar ya Tuhan, kami ini milik Tuhan. Biar apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidup kami terjadi seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini mewakili segenap hati kami yang kami tujukan kepada Tuhan yang kami cintai. Bahwa hidup kami tidak akan pernah berarti tanpa Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami berhimpun memuji dan memuja, memuliakan Engkau. Karena Engkau memang Allah kami yang layak dan patut menerima pujian dan sembah kami. Sekarang saatnya bagi kami duduk dengan tenang, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Sekali lagi ya Tuhan, urapi juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang menerjemahkan. Sekali lagi titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-hamba-Mu ini. Supaya hanya firman Tuhan saja yang kami sampaikan dan bukan sekehendak hati kami sendiri. Terima kasih, berkati waktu kami dalam merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan, amin. Amin. Silakan duduk kembali. 请坐， Salam sejahtera, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 大家平安， Shalom, 平安， shalom. 平安。 Ya, senang sekali kalau pada sore hari ini kita semua boleh datang ke rumah Tuhan, berhimpun, bersekutu, dan belajar dari firman Tuhan. 很高兴看到大家今天下午能够来到神的家，一起来敬拜。 Gereja ini gereja yang baru, tetapi Tuhan terus tambah-tambahkan dengan jiwa yang baru. 这是新的教会，但是神不断增加信主的人给我们。 Saya ikut bersukacita dengan pertumbuhan dan perkembangan gereja di tempat ini. 我为这教会的增长还有发展感到非常的感恩。 Saya terus mendorong, ayo para jemaat bergiat di dalam memberitakan kabar baik 所 Yesus 以 Kristus. 我也不断的鼓励弟兄姐妹能够一起来传讲耶稣基督， Ajak jiwa-jiwa baru. 邀请更多的灵魂。 Kalau bisa tiap minggu selalu ada orang-orang baru datang. 如果可以，每个礼拜都有新人来到这个地方。 Amin saudara? 阿门。 Oh, aminnya cuma 2-3 orang ya. 只几个人而已。 Amin saudara? 阿门。 Ayo kita bekerja bersama-sama, berbagian dalam melayani Tuhan, mencari jiwa untuk Tuhan. 让我们一起工作来服侍我们的神。 Tema yang saya angkat pada kesempatan sore hari ini adalah gereja yang bermisi. 我们所要思考的题目就是宣教的教会。 Saja untuk kita membaca bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang keempat hingga yang ke-12. 我们要看的经文是《使徒行传》第16章第4到12节。 Saya mengajak kita membaca bergantian, ya saya bacakan ayat-ayat yang genap, lalu jemaat membaca yang ganjil. 我会读这个双数，你们读单数。 Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 hingga 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jemaat silakan. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini.
suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Saudara, saya akan mulai dengan satu ilustrasi. 我要以一个比喻来开始。 Satu kali di sebuah pantai yang indah sekali. 有一天，在一个非常美丽的海滩， Saya nggak tahu kalau di Medan ini pantai mana yang indah. 哦，不知道在米兰有什么美丽的海边吗？ Nggak ada ya Bu ya? 没有 Ya udah, anggaplah pantai di Bali begitu ya. 啊，我们就当做在巴厘岛的 Pantai 海 ini 滩吧。 begitu indah, tapi pantai ini berbahaya. 啊，虽然海滩很美丽，但很危险。 Kenapa? Karena ada banyak batu-batu karang yang tersembunyi dan tertutup laut. Dan banyak kapal-kapal yang tidak hati-hati lalu menabrak karang lalu tenggelam. 因为有很多的石头藏在这个海边海里面，很多船没有注意到就去撞到这些石头， Sudah begitu banyak korban berjatuhan di pantai ini. 有很多的这个受难者。 Oleh karena cukup banyak korban, muncullah sekelompok orang yang menamakan diri sebagai tim penyelamatan kapal karam. 因为有很多的人遇难，所以组织了所谓的沉船的救援队。 Mereka tiap-tiap hari melihat ke lautan kalau ada kapal yang karam. 他们每天都观察这个海上，如果有船要沉下去的时候， Pada waktu mereka melihat ada yang mengalami musibah, merekalah orang yang pertama melakukan tindakan penyelamat orang-orang yang tenggelam itu. 当他们观察到有船要沉下去，他们就是第一个人去救他们。 Mereka peralatan sederhana sekali, mereka punya boat yang usang, lalu juga pelampung yang sederhana. 他们所拥有的是很简单，有那个救生艇，然后救生衣然后那个小小的船。 Tapi sudah begitu banyak orang-orang yang diselamatkan oleh karena jasa kehadiran tim penyelamatan kapal karam ini. 但是很多人却因着他们的救援能够生存下来。 Oleh karena orang-orang yang sudah diselamatkan ini kagum dengan keberadaan tim ini, lalu mereka bergabung menjadi anggota tim penyelamatan kapal karam. 那些被他们救的人呢，因为非常的这个敬佩他们，就愿意参与他们的团队。 Sehingga dalam perjalanan waktu anggota dari tim ini makin hari makin bertambah banyak. 所以日久呢，他们这个团队的成员越来越多。 Mereka sebenarnya punya posko yang kecil saja di pinggir pantai, tapi karena orangnya makin tambah banyak, poskonya udah nggak muat lagi. 其实他们只有一个小小的那个营在那个海边，但是越来越大，后来越来越大。 Akhirnya mereka berembuk untuk memikirkan mendirikan posko yang lebih gede. 后来他们就要建造更大的那个营会。 Dan niat mereka ini kemudian disambut dengan baik oleh anggota tim, bahkan orang-orang masyarakat di sekitarnya. 他们的心意呢，受到广众的这个欢迎。 Ketika mereka umumkan kebutuhan dananya, dengan cepat orang memberikan support dan dana cukup untuk bisa mulai pembangunan. 当他们宣布所需要的这个基金的时候，很多人都愿意奉献支持。 Singkat cerita, gedungnya jadi gede, bagus, indah. 然后他们就成功的把那个建筑物建立起来。 Nah saudara, karena gedungnya udah gede, bagus, indah, makin tambah lagi banyak orang bergabung dengan tim penyelamatan ini. 因为他们的建筑物很大很美，所以后来很多人再加进去。 Para pengurus yang melihat bahwa orang ini makin bertambah banyak, perlu di manage orang-orang ini supaya teratur. 当他们的理事会看到有这么多人加进来的时候呢，他们发觉需要有人好好的去管理。 Lalu mulai diangkat para pengurus-pengurusnya, ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu bidang-bidang yang ada di bawahnya. 然后他们就开始组织那个干事，有很多的不同的部门。 Nah saudara, kalau sudah ada pengurus biasanya apa? Nyusun program. 平常呢有了干事之后呢，就会开始安排工作计划。 Mereka kemudian menyusun acara-acara kegiatan di posko itu. 然后他们就开始安排了许多的节目。
Ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ada simposium, ada persekutuan dan macam-macam, 1001 kegiatan. 有讲座会啦，有培训会啦，等等。 Posko yang dulunya sunyi, sepi, kalau nggak ada kegiatan apa-apa, hari itu posko itu menjadi padat dengan 1001 macam kegiatan. 原本一个很安静、没有活动的地方，现在已经很繁忙，很多的活动。 Dari Senin ke Senin, full kegiatan. 从星期一到星期一都排满节目。 Saudara sampai satu kali hampir menjelang malam ada kapal yang besar, tidak hati-hati menabrak karang lalu robek lambungnya dan mulai miring tenggelam. 有一天傍晚呢，有一艘大船不小心撞到石头，然后就沉下去。 Nakoda langsung mengirim berita SOS, selamatkan kami akan tenggelam. 然后船长就马上按钮求救。 Nah, tempat pertama yang mendapatkan SOS ini adalah posko ini. 那么第一个地方收到信号的就是这一个这个救生的这栋楼。 Begitu mendapatkan berita ada kapal yang tenggelam, langsung para pengurus inti langsung melakukan rapat darurat malam itu juga. 当他们收到这样有需要去援救的信号，他们就马上开会。 Hanya dalam hitungan menit semua pengurus lengkap datang dan mulai diadakan rapat. 他们在几分钟之内就马上集合开会。 Sang ketua kemudian mulai berpidato. 他们的主席就开始讲话。 Saudara, baru beberapa menit yang lalu kita mendapatkan berita ada kapal yang besar dan mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. 他说：“弟兄姐妹，几分钟之前，我们收到信息有这个危险，需要我们去救他们， Ini tugas kita. 这是我们的责任， Ini adalah bagian kita. Ayo kita selamatkan mereka. 这是我们的责任，我们要去救他们。” Wah, pidato sang ketua berapi-api. 这位主席演讲的时候非常热情。 Tapi kemudian Pak Ketua itu ngomong begini, tapi saya minta maaf, malam ini saya nggak bisa ikut membantu. 但是他后来又说：“对不起，我不能够参与。” Kalian tahu bukan, sudah saya informasikan jauh-jauh hari, saya besok pagi-pagi jam 5 harus ke bandara dan terbang ke kota lain untuk menjadi pembicara salah satu simposium di kota lain. 我早就告诉你们了，我明天早上5点要这个起飞到另外一个城市去讲座会。 Kalau jam 5 terbang, jam 3 harus sudah di bandara. 如果他的航班是5点，那么我3点就要到飞机场了。 Kalau jam 3 harus di bandara, jam berapa saya harus bangun? 如果3点这个讲座如果6点呢，我3点就要起床。 Saya minta maaf, saya nggak bisa berangkat. 对不起，我不能够参与。 Belum selesai Pak Ketua bicara, tiba-tiba di pojokan bagian acara, bidang acara, angkat tangan. 突然间有一个安排节目的人举手， Pak Ketua izin bicara, ya silakan bidang 他说：“ acara. 主席，容许我说话。 Pak Ketua, kami Susi. dari bidang acara juga maaf tidak bisa berangkat menyelamatkan kapal karam itu. 我们这个议程组或者是节目组也不能够Kenapa? 去救，为什么呢？ Loh, Bapak tahu sendiri bukan? Besok pagi di posko kita ini ada seminar. Saya bidang acaranya Pak. Saya harus siapkan malam ini seluruh rangkaian acaranya. Kalau tidak besok acara kita berantakan. 他说你也知道，明天早上在我们这个地方有一个特别的节目，如果我们要去好好安排，明天会乱七八糟。 Belum selesai bidang acara bicara, mulai angkat tangan di sini. Pak Ketua izin bicara. Ya, rupanya Pak bagian sarpras begitu ya. 然后这边的人也是开始有人举手要说话了。 Izin bicara Pak Ketua, kami bagian sarpras juga tidak bisa berangkat ke menyelamatkan kapal karam. 我们这个救援队也不能够出发去救那些人。 Kenapa? 为什么？ Loh, tadi Bapak dengar bukan? Bidang acara sampaikan kita punya acara seminar besok ini. 刚才那个这个节目组或者是议程组呢，他们已经讲了，明天 Saya 有节目。 bagian sarpras harus siapkan meja, kursi, sound system, multimedia semua. Malam ini harus beres. 然后他说我们需要安排许多的工作，有音响啦、椅子等等。 Oh, belum selesai bagian sarpras ngomong, mulai angkat tangan bendahara. Wah, ini bagang duit nih. Pak Ketua izin bicara, saya juga mau ngomong.
那么印祥组他们讲话之后呢，这个财政也开始举手要说话了。 Pak Ketua, saya juga minta maaf nggak bisa berangkat Pak Ketua. 他说主席我也很抱歉。 Kamu kenapa lagi? Kamu kenapa lagi? 你又怎么了？ Pak, hari ini sebenarnya acara wedding anniversary keluarga kami. 今天是我和Wedding anniversary. 这是我们结婚的周年纪念。 Kami malam ini sudah booking restoran, keluarga sudah kumpul, tunggu saya. 我们已经订了餐厅我们的家人已经等着我们了。 Saya minta maaf nggak bisa berangkat. 对不起，我也不能够去。 Tapi berapa dana yang diperlukan malam ini? Hari ini saya gelontorkan dana tak terbatas. 今天需要多少钱，我都可以支持。 Saudara, malam itu yang harusnya keputusannya cepat, berangkat dan menyelamatkan orang-orang yang tenggelam, justru rapatnya berlarut-larut, panjang, gak selesai-selesai, karena bingung, jadi siapa yang berangkat? 那么那一天晚上呢，原本是很紧急，需要马上去救人，但是现在大家都不知道怎么办，到底谁要去救呢？ Semuanya sibuk 每个人都在忙， dengan jadwal masing-masing. 就是忙于他们自己的议程。 Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di tengah lautan itu? 我们可以想象在海中的情况怎么样？ Banyak korban berjatuhan. 有很多的人面临死亡， Kenapa? 为什么呢？ Terlambat ditolong. 因为太迟了，没有去救他们。 Posko ini masih namanya posko penyelamatan kapal karam. 这个地方还是叫做这个去沉船研究队的一个地方。 Kegiatan-kegiatannya masih berhubungan dengan penyelamatan kapal karam. 他们的主要的活动节目就是要去救那些沉下去的船。 Semboyan-semboyannya, lagu-lagunya masih berhubungan dengan penyelamatan kapal karam. 他们的歌员，他们所唱的歌跟这个救援队都有关系。 Tapi dalam perjalanan waktu lembaga ini bukan makin tambah banyak yang diselamatkan, justru makin tambah sedikit. 但是久而久之呢，他们的这个组织呢，救的人数越来越少。 Apa yang terjadi pada posko ini? 到底发生什么事情？ Saya rasa jawabannya sederhana. 答案很简单， Posko ini sudah bergeser dari tujuan utama didirikan. 他们的那个主要的目的已经不一样了，已经被这个挪移了。 Mereka sibuk dengan 1001 kegiatan, lupa tugas utamanya. 他们忙于许多的活动节目，但是忘记了他们的主要目的。 Ini cuma cerita ya, nggak ada kejadiannya. 这只是一个虚构的故事。 Tapi saya mau menarik cerita ini dalam kehidupan gereja Tuhan. 但是我就是要以这样的故事来思考我们教会的生活。 Saudara tahu ketika Yesus naik ke surga, 当主耶稣升天之后， dia menugaskan para murid-muridnya untuk pergi ke segala penjuru dan memberitakan Injil kepada dunia. 他差遣门徒要去传福音到世界的角落。 Dan kita tahu murid-murid pertama Yesus, mereka nggak pusingkan dengan urusan mereka sendiri. Mereka beritakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. 当初的门徒，他们根本没有想自己，他们就是去传福音，去赢得许多的灵魂。 Dan kalau kita baca dalam kisah para rasul, 3.000 orang bertobat dan dibaptis, 4.000, 5.000, lipat ganda. 在使徒行传，我们可以看到有许多的人信主，有3000人，有4000人，有5000人。 Sampai kemudian gereja dalam perjalanan waktu menjadi agama negara di kerajaan Romawi. 久而久之呢，基督教就成为了罗马帝国的一种国家宗教。 Gereja membangun gedung-gedung gereja pencakar langit sampai tinggi ke langit. 教会开始建造这个很高的这个楼 Jangan salah paham ya, 请不要误会 membangun gedung gereja juga perlu. 我们也需要建这个 Itu 教堂， juga dibutuhkan. 我们有需要教堂， Tetapi gereja Tuhan hari itu
但是那一天的教会 melalaikan tugas utamanya. 忽略了主要的工作责任， Terlalu sibuk dengan urusan-urusan organisasi, pelayanan-pelayanan internal, kita lupa untuk menjangkau jiwa. 只忙于组织的事情只忙于教会内在的事工，但却忘记传福音。 Kenapa gereja hari ini bukan makin bertambah banyak jiwa yang dimenangkan, tapi justru tambah sedikit, saudara. 为什么今天的教会得救的人数不是越来越多，反而是越来越少呢？ Saya sangat khawatir kalau jawabannya sama kayak contoh tadi. Jangan-jangan gereja Tuhan hari ini sudah bergeser dari tujuan utama gereja didirikan. 我很担心哪怕今天的教会就是已经离开了它存在的原本目的。 Saudara ingat, tujuan pertama dan utama kehadiran gereja Tuhan di dunia ini hanyalah untuk melaksanakan misi amanat agung Tuhan. 这个教会存在，首先而且最重要的目的就是要完成主的大使 Yaitu 命， menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Yesus, kepada Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan. 就是要拯救许多人的灵魂，并把他们带到神的面前。 Apakah bagian ini sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya? 传福音是否已经成为我们信主的人的一种生活方式吗？ Ayat yang tadi kita baca mengingatkan gereja Tuhan sepanjang sejarah. 刚才所读的经文提醒我们有关历代以来的教会， Tentang panggilan Makedonia. 就是有关马其顿的呼召。 Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 过来救我们吧！ Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 主耶稣基督所爱的弟兄姐妹， Mimpi atau penglihatan yang dialami Rasul Paulus harus menjadi mimpi dan penglihatan gereja Tuhan hari ini. 保罗的意象必须成为今天教会的意象。 Ada orang yang berseru-seru di sana, Makedonia kita, menantikan kedatangan kita. 在那边有马其顿的人在呼喊，求我们去救他们。 Ada begitu banyak bangsa-bangsa di luar sana yang menantikan kabar baik Yesus 在 Kristus. 外面有许多的民族等着耶稣基督的好消息， Apakah kita mau datang kepada mereka? 我们要去找他们吗？ Atau kita terlalu asik di ruangan ini, ngumpul-ngumpul, ya, gak ada yang melarang, kita bebas, tapi kita lupa tugas di luar sana. 或者我们只是在这个教堂里面过着一个安逸的生活，没有人来干扰我们。 Saudara, sedikit informasi saja sejarah mengenai di mana Makedonia itu. 现在要告诉你们马其顿的位置在哪里。 Jadi kalau saudara perhatikan di map itu bagian Eropa, tanda bulatan merah itu adalah wilayah yang kita kenal hari ini sebagai Yunani. 你们看到的这个地图是欧洲那个有红圈的那个就是希腊。 Dan kalau kita ingat Makedonia, kita mengingat ada satu tokoh terkenal yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. 当我们谈到马其顿的时候呢，我们也要记得一个名字，就是这个亚历山大大帝。 Dalam catatan sejarah dunia, di bawah kepemimpinan Alexander Agung, negara atau kerajaan Makedonia itu menjadi negara yang begitu luas, mulai dari Eropa sampai perbatasan India. 就是按照历史的记载呢，这位亚历山大大帝，他曾经建立人类上版图最广大的帝国，从西边的巴尔干地区一直到印度的印度河流域。 Saudara perhatikan bahwa itu adalah penglihatan dari Tuhan kepada Rasul Paulus untuk menyeberang ke wilayah Makedonia. 这就是上帝给保罗看到的意象，要他去马其顿。 Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 ya. 请看第6节。 Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. 圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉太一带的地方。 Saudara perhatikan di mana itu Galatia, tanah Frigia itu adalah bagian utara yang hari ini kita sebut dengan Turki, negara Turki. 那么这个弗吕加刚才所讲的这个地方，就是在北边，今天我们所谓的土耳其地方国家。 Dalam perjalanan misi Rasul Paulus
dia ingin mencoba ke arah Galatia, ke kanan, kira-kira begitu ya. Tapi mimpi atau penglihatan itu mengarahkan dia harus menyeberang ke Makedonia. 在保罗的宣教计划中，他是要往右边去，但是透过意象，他必须向左边。 Alkitab menegaskan karena Roh Kudus mencegah mereka. 圣经强调是圣灵禁止了他们。 Bahkan di ayat yang ke-7 dipertegas Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 在第7节再一次的强调，耶稣的灵却不许他们。 Saudara, dari catatan ini kita melihat bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Yesus setelah dia naik ke surga adalah roh yang aktif. 从这些的记载，我们晓得耶稣所差遣的圣灵是主动的圣灵。 Roh Kudus itulah yang mengarahkan hati setiap orang-orang percaya untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. 圣灵要启动每个信徒的心去传福音，去为主工作。 Artinya apa saudara? 意思是什么呢？ Seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan harus digerakkan oleh Roh Kudus. 所有上帝的工作必须由圣灵来启动， Bukan impian manusia. 不是人的梦想， Bukan kehendak dari para pemimpin gereja belaka. 也不是仅仅属于教会领袖的这个计划看见。 Maka sangat penting sekali persekutuan kita dengan Yesus itu, Roh Kudus itu. 所以我们与圣灵交通是很重要的。 Dan Roh Kudus dengan tujuan bagus loh. Paulus pengen ke Galatia, ke Frigia, tapi mencegah mereka untuk melayani penginjilan di wilayah sana. 虽然保罗是要去到那个加拉太一带但是圣灵却禁止他们。 Oleh karena apa? 为什么呢？ Allah punya planning yang tersendiri. 因为上帝有自己的计划。 Allah menghendaki Rasul Paulus menuju tanah Makedonia. 上帝要保罗去往马其顿的地区。 Dan kalau saudara perlu ketahui, tempat pertama yang dikunjungi oleh Rasul Paulus di wilayah Makedonia itu adalah kota Filipi. 保罗在马其顿第一次到的这个城市就是腓立比。 Nanti akan kita lihat bahwa di Filipi waktu mendarat bukan disambut dengan gembira, tapi malah dituduh tuduhan yang jahat. Lalu Paulus dipenjara di kota Filipi. 当保罗他们到腓立比的时候呢，他们并没有受欢迎，反而他们被诬告去坐监。 Jangan pikir kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, lalu semuanya akan lancar. 不要以为当我们顺服上帝的旨意的时候，一切就会一帆风顺。 Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan niat hati kita. 有时候上帝容许一些不好、不愉快的事情发生在我们的身上呢，是要连净我们的动机。 Tetapi hambanya, yaitu Rasul Paulus, cuma satu saja yang dia lakukan, taat. 保罗只做一件事情，就是顺服。 Dia tidak mau melangkah dengan kehendaknya sendiri. 他不要按照自己的心意去这个前进， Tapi dia mau melangkah oleh karena pimpinan Roh Kudus. 他要按照圣灵的带领而行。 Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 过来吧，救我们吧！ Inilah panggilan Makedonia terhadap gereja Tuhan hingga sampai hari ini. 这就是上帝对马其顿教会的呼召，包括今天的教会。 Pertanyaannya begini saudara, dari mana Rasul Paulus tahu bahwa penglihatan di dalam mimpinya itu adalah Makedonia? 问题是保罗如何晓得在他意象中所看到的那个地方就是马其顿呢？ Karena seruan itu hanya mengatakan begini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nggak disebutkan di mana tempatnya. 因为当他看到意象，你过来救我们吧，并没有告诉他在什么地方。 Beberapa penafsir mengatakan
Kenapa Rasul Paulus sangat yakin bahwa apa yang dia lihat dalam penglihatan atau mimpinya itu adalah orang Makedonia oleh karena hal ini. 有一些的解经家就在解释，为什么保罗会知道那呼召他去的那个地方就是马其顿呢？ Yaitu topi khas dari orang Makedonia yang namanya kausia. 这是因为马其顿他们有戴着一种特殊的帽子，叫做高夏。 Sambil contoh begini, 我给你们一个例子， kalau saudara mendapatkan penglihatan, 如果你们看到异象， menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 过来吧，救我们吧。 Lalu dalam penglihatan itu saudara melihat orang yang pakai belangkon, lalu bajunya baju joglo itu, di belakangnya ada keris, lalu pakai ada semacam sarung begitu. Saudara tak pakai orang mana? 如果 Orang 如果你们看 Jawa. 如果你们看 Dari 他 mana? 他们 Karena 的 bajunya. 你们看他的服装就会知道他是哪里的人。 Atau gini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 过来 Lalu 吧，救我们吧。 Lalu saudara semuanya mendengar musik-musik gamelan yang dari Pulau Bali. Teng, 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 gitu ya. 然后你们如果听到那些巴厘岛的那些乐器， Kesimpulan saudara menyeberang kemari, kemana itu? Ke Bali. 你们肯定会做出结论，要到巴厘岛。 Nah, ini beberapa penafsir yang mengatakan sangat besar kemungkinan apa yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam penglihatannya, dia melihat orang yang berteriak itu memakai topi kausia ini. 所以呢，很多的解经家说，保罗之所以会知道那是马其顿，是因为他看到他们戴着高虾的帽子。 Dan topi ini memang adalah topi khas dari orang-orang Makedonia. 这就是马其顿特殊的帽子。 Dan itulah yang menggerakkan Paulus, gak bisa dibendung. Lalu dia katakan, kita berubah, kita geser rencana ke Galatia, lalu menyeberang ke Makedonia. 正是这个原因，保罗必须放下自己的计划，然后去到马其顿。 Saudara, apa yang menggerakkan gereja melakukan pekerjaan misi? 今天是什么启动教会去做宣教的工作呢？ Kita sebagai gereja perlu waspada, hati-hati sekali saudara. 我们教会必须谨慎， Jangan kita melakukan pekerjaan pelayanan misi oleh karena sekedar ada program atau kebiasaan-kebiasaan kita. 我们不要这个做宣教，是因为我们的一些习惯，或者是只是一种工作计划。 Saya ceritakan bagaimana kalau kami dari GKY bikin planning misi. 我要跟你们分享我们国语堂的这个宣教工作计划的事情。 Jadi kalau saya hari ini terpilih menjadi pengurus komisi bidang PI, saran saya untuk bisa bikin program adalah saya minta file dari program pengurus tahun lalu untuk saya ganti menjadi program tahun depan. 如果我被选作为这个差传的主席的话呢，我就会去参考去年的那些工作计划表，然后我再修改一下，就成为我一整年的工作计划。 Filenya tahun 2025 saya ganti 2026. 那么2025年的工作计划，我再修改一下，变成2026年的工作计划。 Oh, tahun lalu ada mission trip. Hari ini, tahun depan ada mission trip juga. 去年有短宣，今年也要有短宣。 Oh, ada pembagian sembako. Tahun depan bagi sembako. 去年有那个分日用品，明年也有。 Tahun lalu ada seminar, tahun depan juga kita bikin seminar. 去年有讲座会，明年也有。 Saudara, pekerjaan-pekerjaan misi kita oleh karena copy paste dengan apa yang terjadi tahun-tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya. 那个我们的差传的工作只是一种复印的方式，去年做什么，今年还是照样做。 Lalu kita sudah merasa, oh gereja kami sudah gereja yang bermisi. 我们就自己觉得我们的教会已经有了这个宣教的使命。 Saudara, kalau itu yang terjadi, 弟兄姐妹，如果这样的事情发生， pelayanan kita adalah pelayanan yang mekanis. 我们的服饰就好像机械化的服饰， Bukan dari visi, bukan dari harapan kehendak Tuhan, tapi oleh karena hanya ikutin tradisinya saja.
我们的服侍方向不是因为有来自上帝的意向，我们只是跟着传统而跑。 Kalau kita digerakkan demikian, maaf, itu bukan gereja yang bermisi. 如果我们是这样的话呢，对不起，这不是叫做有 Atau 宣 yang 教使 kedua, 命的教会 atau yang kedua, karena ada kesempatan. 或者是因为有机会才做 Sekali lagi ini GKY lah ya, saya cerita 我在 GKY. 分享国语堂的 Kalau semuanya kami tiba-tiba ditelepon, Pak Hari, ayo dong buka pos di mana? Di Papua gitu ya. 比如 Ada 说 tanah nih Pak, gede, luas, gratis. 比如说有人打电话给我何牧师在巴布亚有很大的地，你可以来开布道所，免费的 Wah, kebetulan dapat tanah gratis. 这个刚好得到这个免费的地 Nggak pernah mendoakan, nggak pernah mikirkan ini maunya Tuhan atau bukan. Oke, kita buka pelayanan di Papua. 从来没有好好思考，也没有经过祷告，然后就答应要在巴布亚开布道所。 Saudara, kalau cara pekerjaan misi kita model gini, maaf, itu bukan gereja yang bermisi. 如果我们是以这样的方式做宣教呢？对不起，这不是叫做有宣教使命的教会。 Gerakan misi harus dimulai dari kesadaran akan kehendak Tuhan dalam pelayanan yang mau kita lakukan. 我们的宣教使命呢，必须建立在明白神旨意的基础。 Maka setiap kita orang-orang percaya harus bergumul dengan Tuhan. Tuhan kau mau apa untuk saya kerjakan? 所以每个信主的人必须在主面前挣扎，主啊，你要我做什么？ Tapi hati-hati juga gini saudara. 但是你们也要非常小心。 Kita sudah tahu Tuhan pengen lakukan itu, tapi kita budek. Kita ini auban. Kita ini lambat. 有时候我们知道神要我们做什么，但我们却很缓慢。 Sambil contoh begini. 给你们一个例子， Memberitakan Injil itu pilihan atau keharusan? 传福音是一项选择，或者是必须的任务， Itu sebuah keharusan. 那是必须的任务。 Tapi kita pikir, aduh Tuhan menginjili saya nggak bisa ngomong. 主啊，传福音我怕讲错话 Udah itu musuh-musuh dah yang kerjain. 让牧师传道人去做吧 Saya fungsian aja deh. 我奉献就好了。 Saya jemaat biasa, saya nggak pintar ngomong. 我只是一位信徒，我不善于讲话， Saudara, maaf. 对不起。 Menginjilan itu bukan hanya tugas para pemimpin gereja saja. 传福音不只是教会领袖的工作， Kita semua harus berbagian. 我们每个人要参与。 Gereja harus bermisi. 教会必须有宣教使 Ini 命， bukan kalau bisa, kalau mampu, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu. Enggak, tapi harus. 这我们不能够说如果能够，如果我行，如果有时间，不是这样的，我们必须去做， Karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. 因为这是耶稣基督的命令。 Kita tahu perintah Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. 这个耶稣在马太福音这样命令，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。 Kalau kita tahu ini adalah perintah, maka cuma satu saja, yaitu kita harus laksanakan, taati, atau kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. 如果我们知道这是命令，我们只能够去顺服；如果没有去做，我们就有罪了。 Kalau ini sebuah perintah, 如果这是一项命令， ini adalah keharusan. 这是我们必须的任务， Gak ada pilihan kedua. 没有第二项的选择。 Maka saudara, memberitakan kabar baik itu adalah menjadi bagian hidup kita sebagai gereja Tuhan. 所以传福音必须成为教会的一种生活方式 Dan perlu saudara ketahui, 你们必须晓得， panggilan Makedonia masih memanggil sampai hari ini. 马其顿的呼唤声一直到今天还在呼喊， Di luar sana 在外面 ada orang yang kehilangan harapan. 有许多的人失去了盼望， Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. 他们不知道活着的目的是什么， Mereka sedang
berbondong-bondong menuju api neraka. 他们正在走向这个地狱的火。 Dan Tuhan tugaskan engkau dan saya untuk melakukan tugas memberitakan kabar baik pada mereka. 上帝就委托我们要传福音给他们。 Inilah panggilan Makedonia di hatimu dan di hatiku. 这就是马其顿的呼召，在你心里的呼召，也在我的心里的呼召。 Panggilan itu terus berdering-dering. 这样的呼召不断的在呼喊着。 Persoalannya adalah kita mau angkat dan katakan siap, saya berangkat. 问题是我们是否愿意接受，说我愿意去， Atau bunyi itu kita diamkan terus biar sampai mati sendiri. 或者我们不要去理那个响声，让它自己停下来。 Saudara, panggilan Makedonia adalah panggilan gereja sampai kekekalan. 马其顿的呼召是教会的呼召，一直到永恒。 Karena dunia menantikan kabar baik itu. 因为世界在等着好消息。 Saudara, jujur, 弟兄姐妹，坦白说， pekerjaan pelayanan misi memang gak enak. 宣教的事工不容易。 Kalau pelayanan-pelayanan jadi worship leader, musik, atau bagian ibadah, masih nyaman, saudara. 如果我们 Ruangannya AC lagi. 如果我们的服饰是弹琴啦，在台上服侍处理这些崇拜的事情，还很舒服。我们有冷气，有空调。 Kalau memberitakan Injil ke daerah, ke pedalaman, nggak enak, saudara. 如果传福音去到偏远的地方，那很不舒服的。 Saya hamba Tuhan, pendeta yang khusus ditugaskan oleh sinode dalam pekerjaan bidang pengabaran Injil. 我们的这个宗教总部呢，就委派我在这个宣教传福音的部门。 Kalau kita udah ke pedalaman, saudara, jangan harap ada kasur empuk untuk bisa kita tidur. 如果去到偏僻的地方呢，你们不要想有一个舒服的床可以睡觉。 Seringkali kami tidur di kursi gereja, karena nggak ada kamar untuk kami. 很多时候我们只是睡在教会的凳子。 Saudara tahu di Kalimantan Barat itu ada yang namanya nyamuk adas. 在加利曼丹有所谓的那个 Adas 蚊子 Itu dimensi nyamuk itu 2 kali lipat dari nyamuk 啊， Jakarta. 那个 Saya nggak tahu nyamuk Medan ya. 蚊子那边的蚊子比雅加达的蚊子大2倍。 Kalau udah gigit kita, saudara, bentolnya itu 1 minggu lamanya. 被它咬呢，那个肿起来的要2个礼拜才能够消掉 Dan gatalnya itu nggak hilang-hilang. 非常的痒。 Enak nggak enak. 舒服吗？不舒服。 Makanan, saudara, 食 apalagi. 物呢，更不用提了。 Saya ini termasuk makanan gampang, saudara. 我属于比较这个容易吃食物的人 Apa aja saya hajar. 什么食物我都会吃 Walaupun kadang-kadang ada beberapa makanan-makanan yang saya nggak bisa makan. 当然有一些食物我是吃不了 Kami pernah dihidangkan itu, saudara, lempok daging babi di pedalaman Kalimantan. 我们 Lempok. 曾经在那个加利曼丹的那个森林里面呢，他们就给我们预备那个猪肉 Itu makanan fermentasi daging babi selama 2 tahun. 那个肉呢已经发酵2年了 Itu baunya, maaf, itu kayak bau jenazah. 它的味道好像是尸体的 Bau 味道 bangke. 就是尸体的味道 Itu rupanya hidangan kehormatan untuk tamu. 那是给他们所尊敬的客人的一种的食物的摆设 Lihat mereka makan kunyah enak banget gitu ya. 看他们吃好像很好吃的样 Saya 子 cium aja udah. 我一嗅就要吐了 Kalau saudara ke Papua, 如果你们去巴布亚 kita itu dihidangkan ini, saudara. Yang dikunyah itu siri. 如果去巴布亚他们就会给我们吃那个西利 Itu wajib hukumnya harus dimakan, saudara. 我们必须要吃的 Tahu nggak rasanya? 知道什么味道吗 Amburadul lah. 很难形容 Tapi mereka kunyah enak banget sampai merah bibirnya, giginya gitu ya. 但是看他们摇的时候好像很好吃
Saudara enak nggak misi? 洗礼好吃吗？ Nggak enak. 不好吃。 Atau saya ceritakan yang sederhana saja, nggak usah sampai Papua, sampai tadi itulah Kalimantan. 或者讲个比较简单的，不要到那个巴布亚加里曼丹。 Ngomong Yesus ke teman kantor kita. 我们就谈谈去我们朋友的办公室。 Ngomong Yesus 哦， ke anggota keluarga 我 kita. 们就跟我们的家人谈谈耶稣， Gampang? 容易吗？ Gampang? 容易吗？ Saya tahu nggak gampang. 我知道不容易。 Kita kalau ngomongin politik, lu tahu nggak Prabowo? Nah, kalau udah ngomongin politik, itu nggak usah diajarin lancar 1-2 jam, nggak berhenti-berhenti. 如果谈到这个政治，提到某一些的人物呢，一两个小时都谈不完。 Tapi kalau Tuhan perintahkan ayo ngomong Yesus kepada dia. 但是如果要谈耶稣的事， Kamu pernah dengar nggak nama siapa? 你有听过这个名 Itu 字吗？ tuh nama Y. Itu kayak lidah kita itu kayak ada kuncinya, gemboknya, terus susah dibuka gitu loh mulut kita. 他的舌头好像已经被封锁，不能够开。 Ngomong Yesus aja susah banget. 要谈关于耶稣， Saudara, saya minta izin untuk sharing bagaimana saya memenangkan papa mama saya. 请容许我跟你们分享我如何来赢得我的父母。 Kami dibesarkan dari keluarga yang belum percaya. 我们是在一个非信主的家庭长大， Sampai saya menjadi pendeta, papa mama saya belum Kristen. 一直到我当了牧师，爸爸妈妈还不信主， Belasan tahun lamanya saya berdoa untuk mereka. 我为他们祷告了几十年， Tapi susah sekali. 但是很难。 Tapi bagaimana saya bisa jadi Kristen, saudara? 但问 Itu 题 oleh 是， karena papa saya yang ajak saya ke gereja. 我怎么样能够成为基督徒呢？那是因为我的爸爸带我去的。 Jadi rupanya satu kali kami masih kecil-kecil diantar sama papa saya ke satu tempat. 我们还小的时候，爸爸带我们去一个地方， Saya 5 saudara, 我有5个弟兄姐妹， saya nomor 1. 我排第一。 Waktu kami kecil-kecil itu papa itu ajak kami untuk pergi gitu ya. 我们小时候，爸爸就带我们去， Pakai motor yang jadul itu loh saudara. Honda CB 125 cc itu. 就是我们用了那个摩托车。 Adik saya nomor 5 yang masih umur 2 tahun duduk di tangki motor. 我的弟弟大概2岁，他就坐在前面， Nomor 4 juga di tangki motor pegang perut dedek. 他们就坐在后面，然后彼此抱 Nomor 着。 3 di tangki motor juga pegang perut dedeknya lagi. 他们也坐在第3个也坐在后面，然后抱着前面的 Baru 人。 papa saya, 然后我的爸爸， di belakang papa saya adik saya nomor 2, 然后 pegang perut papa. 在爸爸的后面是第2个弟弟， Saya paling gede, 我 paling 最大 belakang. 的，我坐在最后面。 Satu motor 6 orang, saudara. 有6个人在一辆摩托车上。 Itu pantat cuma duduk separuh itu. Tapi hari itu kami nggak pikir sempit, nggak pikir susah. Malah seneng karena hari ini kita pikir papa ajak piknik. 那个时候我们也不会觉得很窄，我们以为爸爸要带我们去走走。 Itu di Jakarta kami tinggal di Ancol Barat, lalu papa dengan motornya pergi sampai masuk ke satu tempat ada gedung gede, gedung tua begitu. Depannya ada kuburan. 爸爸就载我们到一个有很大的楼，然后在他的前面有那个坟墓。 Saya lagi pikir, ini papa kok pikniknya ke kuburan gitu. Oh, Ini Pak. piknik apa ini? 爸爸怎么会带我们到坟场来这个走走呢？ Rupanya nggak berhenti di depan, di belakang gedung yang tua itu ada gedung lain yang bentuknya kelas-kelas. 在那个古老的建筑物后面还有其他的建筑，就是有很多的班。 Lalu kami 5 anak diantar papa ke salah satu kelas. 我们5兄弟姐妹就被爸爸带去一个班里面。 Diketuk, lalu ada satu gadis cantik. Waktu ngelihat anak-anak kecil, hai anak-anak, ayo masuk, masuk. 然后有一个美丽的姐姐呢，她就看到小孩子的时候，就邀请我们进去， Duduk depan. 坐在前面。
Cici cantik itu ngajarin kami nyanyi. 那个漂亮的姐姐就教我们唱歌， Dan setiap kali nyanyi, nyebut nama Yesus, nama Yesus. 然后我们就唱叫耶稣的名字。 Sudah tahu, itu adalah kelas sekolah minggu saya yang pertama. 那是我第一次的儿童主日学的班。 Tempat gedung tua yang tadi saya maksud itu adalah gedung gereja GPIB Sion di Jalan Pangeran, Jakarta. Di Jakarta, minta maaf nih orang Medan nggak tahu mungkin 那 ya. 就是 GPIB 在雅加达 Ya, 的教会， GPIB. 老教会。 Dan Papa nganter kami ke gereja. 爸爸带我们去教会 Padahal Papa belum percaya Yesus. 爸爸本来还不信主， Kami lagi sekolah minggu, Papa ke depan, jaga di gerbang. 我们上主日学呢，爸爸在 Itu Papa saya. 外面抽烟呢。 Pulang, baru dia dijemput lagi, antar pulang. Dan tiap minggu kami diantar ke sekolah minggu. 然后每个礼拜我们都被送去那个主日学。 Sampai ketika kami besar, ya, saya pernah nanya sama Papa. 我们 Papa, 长大之后，我曾经问爸爸， kenapa Papa dulu antar kami ke gereja? 为什么你以前带我们去教会？ Cenglinya, kami ini kan keluarga non-Kristen. Di rumah kami ada meja sembayangan. Ya biasanya kan nganternya ke kelenteng kah? Atau ke wihara gitu loh. 那么这个按理来讲，应该是把我们送去庙或者是佛堂。 Lalu kenapa Papa antarnya ke gereja? 问题是为什么你把我们带去教会呢？ Saya nggak bisa lupa jawaban Papa. 我不会，永远都不会忘记爸爸的答案。 Ya Papa saya jawab begini. 我的爸爸这样回答： Yang Papa tahu, anak-anak kalau diajarin sama gereja, anaknya jadi baik. Itu persepsi Papa saya. 爸爸说，据我所知呢，孩子带去教会之后就会成为好的孩子，这是爸爸的观念。 Papa pengen anaknya baik, jadi diantarnya ke gereja. 爸爸希望孩子会乖乖的，所以带他们去教会。 Ini persepsi Papa saya ya 这 tentang 是我 gereja. 爸爸的观念 Jadi gereja itu rupanya sudah punya penilaian positif di pikiran Papa. 所以在我爸爸的思想里面，教会是有那个积极正面的这个。 Tapi sampai 一面。 saya menjadi masuk sekolah teologi, sampai saya lulus, sampai saya jadi hamba Tuhan penuh waktu, Papa nggak mau ke gereja. 但是，一直到我读神学、当牧师传道，我的爸爸还没有去教会。 Waduh, menginjili orang tua nggak gampang. 要向这个父母传福音不容易。 Saya selalu minta gereja untuk, ayo teleponin, besukin. 我常常求助我的教会，有人打电话啦去探访。 Mama saya itu kalau lihat orang dari gereja datang, 我的妈妈每次看到有教会的人来的时候， itu pintu yang tadinya terbuka langsung ditutup sama mama. 她马上关门了。 Itu bel bunyi ting tong sampai berkali-kali nggak keluar-keluar sih mama. 那个门铃响的时候，她也没有开。 Ditelepon, kalau begitu tahu gereja langsung tutup dia. 打电话，她一知道是教会人打的，她就会挂电话。 Tapi saya bersyukur satu kali acara di gereja kami GKY ada acara penginjilan untuk kaum ibu, mama-mama begitu ya. 但是在我们国语堂教会有一次，就是有特别向妇女传福音的活动， Yaitu satu ibu bawa jiwa baru untuk ikut sebuah acara yaitu makan siang di sebuah restoran. 所以我们的活动是每一个妇女要带一个妇女到餐厅去吃午餐。 Jadi komisi wanita waktu itu booking restoran. Saya sampai hari ini nggak bisa lupa. Restoran Tohli di lantai 5 Citraland Mall. Itu di booking satu restoran. 那个在吉达摩楼上的有一间餐厅被他们这个booking 了。 Waktu saya tahu acara ini saya langsung kepikir mama. 我就马上想到妈妈。 Cuma kalau saya ajak mama, Ma, ada acara gereja. Itu telepon tutup langsung. 如果我打电话告诉妈妈有教会的活动，她就会 Jadi 马上挂 saya 电 pakai 话。 akal gimana cara ngajak mama. 然后我就想法子如何邀请妈妈。 Saya telepon mama. 我打电话给妈妈， Ma, ada acara makan-makan. 有这个 Saya bilang makan-makan. 吃的活动， Di restoran Tohli. Itu 在斗笠 haut 餐厅 semuanya. 食物都很好 Makan 吃 10 macam. 有10种菜， Aku dapat voucher gratis. Nah, 我得到那个餐卷是免费的。 mama-mama diajak makan.
Wah, mana ada yang nolak ya kan? 啊， Ayo ngaku mama-mama. 这些做妈妈的被邀请去吃，她不会拒绝的， Gratis lagi. Oh, 何 nabi 况是免 lagi. 费。 Langsung mama saya bilang, di mana? Wadah. Kapan? 我的妈妈就问在哪里，什么时候 Waktu dia ngomong di mana dan kapan, kena sudah si mama. 啊？当她问在哪里、什么时候，我就知道已经成功了。 Saya bilang jam segini, nanti aku jemput, mama siap-siap aja. 我说就在这样的时间，我去接你。 Singkat cerita, saya ajak mama ke restoran Tohli. 长话短说，我就带她去参加了。 Acara gereja, entah kayaknya kompak seluruh gereja. Kalau acara gereja ibu-ibu itu bajunya putih, roknya hitam, di sini ada kembangnya. Sama nggak di sini? Sama ya. 教会的活动在哪里呢？好像是一样的，就是穿白衣、黑裙、黑裤，然后有那个花。 Jadi mama saya saat tuntun gini, waktu lihat, ini baju putih, rok hitam, baju kembang, acara gereja ya. 当我妈妈看到这样的服装的时候呢，她就问：“是教会的活动吗 Ayolah ma, cuma makan doang.？” 啊，不要紧了，我们只是去吃而已， Lu jangan macem-macem ya, ngancam saya udah. 你不要乱来 Udah, 啊！ singkat cerita duduklah mama di salah satu meja. 啊，长话短说，我的妈妈就坐下去了。 Tapi sebelumnya saya udah janjian sama 2 orang ibu di gereja. 但是事先我已经和2位教会的姐妹 Saya- 说好了， Saya pilih 2 ibu yang paling bawel, yang paling cerewet 我就选了2位最爱说话的姐妹 untuk temenin mama saya. 来陪我的妈妈。 Soalnya mama saya kalau udah ngumpul di gereja malu dia, nggak ngomong pas saya. 啊，我的妈妈在教会的时候，她很感到害羞，不敢说话 Saya kasih kode di mama gua. 啊，我就给他们记号，这是 Itu 我的 2 妈妈 ibu langsung menjalankan tugas dengan baik. 啊。那2位姐妹就马上这个行动， Duduk di kanan, duduk di kiri. 坐在左右边。 Halo tante, apa kabar? Tinggal di mana? Nomor telepon berapa? Wah semua tuh bawel keluar semua. 啊，很友善的来问我的妈妈，你住在哪里啦？你的你叫什么名字啦？ Itu si mama saya tuh nengok, ini nanya lagi. Jadi mama cuma celingukan aja. 啊，我的妈妈就这个左右望来望去，去 Tapi- 听他们说话。 Puji Tuhan, itu ibu benar-benar berfungsi dengan bagus. Hanya hitungan 5-10 menit, langsung mama saya akrab sama 2 ibu itu. 啊，就在5到10分钟，我的妈妈就能够跟他们很友善说话， Lalu 交朋友。 makanan pertama keluar, makanan kedua, ketiga, sampai yang ke-10 keluar. 所以食物的就一样一样的出来。 Selesai makan, 吃完餐之后 WL-nya naik. 啊，然后那个这个领唱的人上来 Ibadah mau dimulai. 要开始敬拜， Mama saya langsung celingat, mana nih hari? Mana hari? Tadi janjinya cuma makan doang nih. 我的妈妈就开始找我了，哈利在哪里？ Saya udah tahu nih mama pasti minta pulang. Saya bilang, "Mah, gak ada yang pulang. Malu kalau pulang sendiri." 哇，她就是要我带她回家，但是我跟她讲，没有人回家，如果你自己回家会很丢 Awas 脸 lo ya di rumah ya. Diancam. 啊。你 Ya udah, mama saya pasrah deh. Nyanyi dia kagak bisa, ya ikutin aja. Khotbah dia dengerin. 啊，我的妈妈就勉强的参加所有的节目，唱 Sampai- 歌听到 Selesai pengkhotbah itu berkhotbah, lalu altar call. 啊，那个牧师讲到之后，就有这个呼召的时刻， Siapa yang bertobat, angkat tangannya. 谁要悔改，请你们举手 Ibu sana angkat tangan, ibu sana angkat tangan. 啊！有很多的姐妹都举手 Mama saya gini terus, 啊，我的妈妈只是这样， gak mau angkat tangan. 不要举手， Saya terus berdoa di belakang. 我在后面继续祷告。 Siapa lagi yang mau bertobat, angkat tangannya. Ibu sana angkat tangan, ibu situ angkat tangan. Mama saya gini terus. 还有谁要悔改呢？一些的姐妹都举手，我的妈妈没有举手。 Sampai terakhir pendeta mengangkat tangan gini. Ini panggilan terakhir. Siapa yang bertobat, angkat tangannya. 到最后，这是最后的呼召，谁要悔改，请你们举手。 Tiba-tiba mama saya gini. Gitu. Itu sepersekian detik. Set, gitu ya. 我的妈妈就突然间举手了， Tapi saya lihat, 但是我看见了 saya bersyukur. Puji Tuhan mama angkat tangan. 啊，我很感恩妈妈举手了。 Cuma gini loh saudara. 只 Kita yang 只是这样 pengalaman acara KKR, yang angkat tangan belum tentu sungguh-sungguh ya kan? 啊，在布道会里面呢，举手的人不一定是认真的。 Lalu pendeta bilang, tadi yang angkat tangan maju ke depan, saya mau berdoa untuk saudara. 然后那位牧师说：“刚才举手的，请到前面来，我要为你祷告。 Wah mama saya udah gelisah, wah suruh maju. ”我的妈妈就心里不安了。
Akhirnya mama maju. 到最后他还是走出去 Dan saudara, disitulah kemudian saya mendapat konfirmasi dari Tuhan. 就在那个时候，我得到上帝的肯定 Selama Pak Pendeta itu berdoa, 当那位牧师在祷告的时候， saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya berurayan air mata. 我亲眼目睹我的妈妈流泪了 Dan saya mendengar jeritan mama dalam doanya. Jeritan. 我也听到在祷告当中听到我的妈妈的那种呼喊。 Dia berseru, Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan Yesus. Sambil menangis mama 他就 saya. 这样的捶胸说：“主耶稣你爱我。 Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya bertobat. 我亲眼看到妈妈悔改了。 Saudara, gak ada hal yang menggembirakan saya waktu saya melihat mama saya sendiri bertobat. 弟兄姐妹，没有比我看到妈妈悔改的那一幕来得快乐。 Belasan tahun saya doakan. 我已经为他祷告几十年， Hari ini saya melihat mama dimenangkan. 今天我亲眼看到他得救了。 Pulang saya antar mama. 回家我也送妈妈， Saya jujur malu juga sama mama. 我坦白说，我也感到非常的 Soalnya udah 这个不好意思， Udah cipoin mama sendiri begitu. 好像是骗了自己的妈妈。 Sampai ke rumah mama bilang kamu pulang aja. 送回家之后，妈妈就叫我你也可以回家了。 Sampai saya waktu pulang saya langsung telepon GKI Mangga Besar karena Ancol Barat dengan GKI Mangga Besar itu dekat. 那么我回家之后，我马上打电话给芒格布沙的国语堂 Cepat besok mama saya. 快 Saya ceritakan. 快去探访我的妈妈。 Gak lama langsung ibu-ibu KW datang ke rumah mama. 然后这个姐妹们就去探访我的妈妈。 Biasanya kalau pintu terbuka lalu ditutup sama mama. 平常我的妈妈会把门关上， Tapi hari itu mama dengan senyum menyambut ibu-ibu KW datang masuk ke dalam rumah. 那一天呢，我的妈妈就以微笑的脸来欢迎这些姐妹来探访。 Ai, yuk datang hari Jumat persekutuan komisi wanita. Iya, mau. 阿姨，请你来参加我们星期五的姐妹 Nanti 会。 dijemput ya, jam Yuni. segini siap-siap. Iya, mau. 在这个时间我们会来接你，你要准备好的，好的。 Mama datang ke komisi wanita. 我的妈妈真的去参加了。 Hari Minggu kemudian diajak, Ai, hari Minggu yuk datang kebaktian. 礼拜天也邀请她来做礼拜。 Iya, mau. 好的，好的。 Saudara tahu, Desember 1997, mama saya dibaptis. 在1997年的12月份，我的妈妈受洗了， Mama saya sudah dimenangkan. 我的妈妈已经得救了。 Tinggal papa. 还有爸爸 Ini juga nggak gampang. 这也不容易。 Tapi walaupun papa di rumah itu jenderal bintang 4, 虽然我的爸爸在家里呢感到很生气，很不爽。 mama saya itu jenderal bintang 7. 那个时候我的妈妈是7星级的这个将军。 Anterin ke gereja. 带我去教会。 Ya, 好的， udah langsung diantar gitu ya. 然后就送他去了。 Mami masuk, papi keluar mau ngerokok gitu. 带妈妈进去教会，爸爸在外面要抽烟。 Masuk, ikut masuk. 然后妈妈叫他要跟着进去。 Gak usah. 不用了 Masuk. 进来。 Ini perintah mama. 这是妈妈的命令， Papa, yes bos. 爸爸只好遵从。 Saudara, mama itu cerita sama saya. 妈妈就这样告诉我。 Itu tuh, papa lu tuh. Kalau di gereja kerjanya tidur. 你的爸爸在教会只有睡觉， Orang lagi khotbah. Amin. 讲到的时候一直打瞌睡。阿门。 Tapi saya mau katakan gini saudara, jangan dimarahin. 但是我要告诉你们，不要骂 Nggak 他， apa-apa. 不要生气。 Yang ngantuk, apalagi orang tua, jangan dimarahin, jangan ditegur. Biarin, dia pulas tidur. 特别是老年人，他们打瞌睡睡觉就让他们睡吧，不要责备他们。 Belum waktunya saja dia disentuh oleh firman Tuhan. 是
他们的时候还没有到，就是被神的话语所触动的时刻没到。 Memang butuh waktu 2 tahun sejak diajak ke gereja baru papa bertobat. 需要2年的时间，爸爸去教会才悔改。 Tapi akhirnya papa juga dibaptis. 到最后爸爸也受洗了。 Saudara, saya mau katakan keluarga kami sekarang sudah menjadi keluarga Kristen. 我要告诉你们，我的家庭已经是基督徒的家庭。 Gampang nggak saudara memberitakan Injil kepada anggota keluarga? Nggak gampang. 向家人传福音容易吗？不容易。 Tapi saya mau katakan hari ini saudara, 但是今天我要告诉你们， di mana istrimu hari ini? 今天你的妻子在哪里？ Saya rindu sekali istrimu hari ini sedang beribadah dengan kau para suami-suami. 我希望丈夫们，你们的妻子跟你们坐在一起做礼 Tapi 拜。 kalau hari ini istrimu di rumah nggak mau ke gereja, ini tugasmu. 如果今天你的妻子在家里不要来教会，那是你的责任。 Hai istri-istri, di mana suamimu? 各位妻子们，你们的丈夫 Kalau 在哪里？ suamimu sama-sama dengan kau, bersyukur kepada Tuhan. 如果今天你的丈夫在你旁边，感谢神。 Kalau suamimu nggak mau ke gereja, ini tugasmu hai para istri. 如果你的丈夫不要来教会，那是你的责任。 Kita punya tugas. 我们有责任任务。 Panggilan Makedonia masih bergaung, masih memanggil kita semua. 马其顿的呼唤声一直的呼召我们， Jawab panggilan Tuhan ini. 你们要回应主的呼召。 Amin. Mari kita doa. 阿门。我们祷告。Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami akan panggilan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang kami kenal, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Engkau melalui firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa sekalipun memberitakan Injil kepada anggota keluarga sendiri itu tidak mudah. Tetapi asal kami tidak menyerah, Tuhan Engkau berkarya dan anggota keluarga akan dimenangkan. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk setiap anggota keluarga jemaat-Mu di tempat ini yang masih belum percaya. Tuhan pakailah anak-anak-Mu untuk memenangkan jiwa mereka. Betul. Terima kasih Bapa, Terima di kasih. dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon maaf waktunya terlalu panjang.